Warrior Dragon membenarkan mereka untuk melakukan pick off. Cuma perlu digabungkan bersama dengan damage burst daripada Zaim Senpoi dan juga Gary yang menggunakan Vexana dan juga Julian. JP Niners tak banyak sangat perubahan. Mereka kena kekal dengan skrip yang sama. Perlu untuk kekal dengan skrip yang sama untuk mereka bawa keluar skrip lepas ni. Okey, jadi kita akan sama-sama saksikan pusingan yang kedua. Gerak berani melawan waktu. JP memecat bagaikan cahaya. Mungkinkah Raja Lautan mulai buntu, terus diranap marah bahaya. Kita masuk ke dalam pusingan yang kedua untuk perlawanan di antara pasukan Toda berhadapan JP Niners. Baik. Naik Welcome. Oh, tu marah bahaya tadi. Marah bahaya. Cukup. Saya turun ingat impak maksimum. Sama-sama sajalah. Tapi sekarang Max akan memulakan orange buff terlebih dahulu. Gary mengambil purple buff tanpa sebarang masalah. Jadi gerakan agresif boleh untuk dilakukan oleh siapa terlebih dahulu. Berapa awak Karakuri melebihi antara pasukan Toda ataupun pasukan JP Niners? Sepatutnya Toda berdasarkan line up. Tapi kita juga kena melihat bagaimanakah pelaksanaannya, sebab kalau deja vu berlaku seperti match yang pertama, ianya bukanlah satu situasi yang baik untuk pasukan Toda. Disebabkan kita kena melihat bagaimanakah prestasi kedua pasukan untuk perebutan turtle yang pertama nanti. Siapa yang dapat? Jadi kita tak tahu siapa yang dapat ni. EXP dulu macam tak angin je. Saya pun kurang pasti sebenarnya. Aku tak pasti juga. Sebab saya tengok, saya perhati je level ni. Macam tak bergerak pula. Tak apa. Cikgu guys, satu lawan satu. Lolius. Oh, Lolius saya hilang nyawa dengan lebih banyak. Sorry. Cikgu guys saya hilang nyawa lebih banyak. Saya terbalik hero. Sekarang Cikgu Gas pula yang menggunakan Cloud. Akan tetapi Gary yang menggunakan Julian. Pada waktu ini kesudahan dia kena membuat satu follow up yang lebih pantas apabila yang Lord menggunakan single pick off target. Cuma masih belum lagi jumpa jawapan siapakah yang mahu untuk ditangkap terlebih dahulu. Kalau nak tangkap Gatot Kaca, mungkin bahana yang menimpa sebab adanya kolam hijau tu membuatkan sustainability sangat tinggi bersama dengan Unbreakable. Unbreakable. Ya, akan memberikan tau tapi Wow. Itu combo yang baik daripada Gary dan juga Yan Lord. Permulaan yang berbeza kali ini tidak ada lagi kosong untuk kill point bagi pasukan Toda. Sudah pun dimulakan dengan satu mata munah di awal permainan. Baru satu. Cumanya agak sulit kalau Max nak mengejar semula disebabkan dengan Doroja yang memerlukan early game advantage. Susah je kita hari ni. Kenapa Tak tahulah. pick off yang kemas, pick off yang pantas daripada Toda dan mereka sepatutnya kekalkan dengan momentum ini berdasarkan drafting mereka. Sabar sebentar, Sepakat terlebih dahulu diselamatkan dengan Netherrealm. Tanjal Lord telah membuang segala jet kundo dan Way of the Dragon hanya untuk pancingan daripada Netherrealm dikeluarkan Zack Duty. Sememangnya cukup baik tetapi tidak berjaya bila adanya Netherrealm tersebut. Pada saat ini juga para pemain pasukan Toda mula untuk memaksimalkan. Gary! Terus disekat untuk keluar. Tetapi Momo datang menyelamatkan keadaan. Tetapi juga Gary tidak berjaya diselamatkan. Dora Wolf King dan Avatar The Guardian menghentak Momo untuk tidak keluar dari kawasan tersebut. Kalau tadi ketinggal di belakang, namun Max dapat double kill. Dipakai rekod lain, bunyi lain kan keluar kan? Yang lain yang keluar pula. Tetapi JP Niners mula untuk memberikan respon daripada engage yang seringkali cuba dicari oleh pasukan Toda. Tapi kita juga kena faham di mana ini adalah dua drafting yang saling bercanggah di antara satu sama lain. Toda ingin mendapatkan team fight ataupun kill yang pantas, manakala JP Niners counter engage yang dimiliki oleh mereka mampu untuk balikkan keadaan. Ianya bergantung pada siapa yang mampu melaksanakan combo masing-masing dengan lebih baik lagi. Ya, tepat sekali. 2 berbalas 1. Satu total dapat untuk Toda, tapi mereka sudah pun kembali hilang pegangan map. Nampak macam mereka nak lawan map pressure sekarang ni. Siapa yang akan lakukan perangkap dengan lebih baik? Sama ada Chow daripada Yan Lord ataupun Rasi dengan penggunaan Gatot Kacanya. Sebab melihatkan bagaimana jungler masing-masing senang untuk ditangkap, mereka lebih fokus untuk memerangkap jungler dengan duduk di kawasan jungling path. Lagi perangkap.
Wih, awak punya lagu tadi mengingatkan saya. Ingat nak sambung tadi? Oh. Kojolo bak kojolo. Kita bagi reaction yang pantas daripada kill yang pantas. Ingatkan alang-alang sebab JP Niners kan? Ya betul. Lagu Nogoi keluar tadi. Nagori betul juga. Dan sekarang ini perebutan total yang dilakukan terlebih dahulu. Rasi akan memantau keadaan tersebut. Gary tak ada masalah untuk mengambil penyu berada di bahagian top lane bagi pasukan Todak. 2 keadaan masih lagi seimbang, tetapi Lolios diberikan ruang untuk menjatuhkan menara yang pertama di dalam game ini. Dan kita juga kena melihat bagaimanakah situasi untuk kedua-dua goal laner antara Lolios dan juga Chico Guys, di mana keadaan masih lagi agak seimbang. Tapi sekarang ini Jauh sangat. Dia tahu kalau ada taunting unbreakable itu akan membuatkan Yalot dan menghadapi sedikit masalah Flicker terus. Luar dari kawasan tersebut dengan lompatan batang Saurus Guardian diselamatkan daripada Yalot. Dibaca baik. Ye memang dah membaca gerakan daripada Yanlot sebentar tadi. Yanlot flicker, Ye flicker. Lepas tu dia tak dapat tendang apa-apa. Reaksi yang sangat pantas. Pumpang Yalot mati. Ya. Terus saja hilang. ya, ini yang kita katakan sebentar tadi. JP Niners hanya menantikan counter engage sahaja untuk dilaksanakan untuk menenda semula ahli pasukan Todak. Dalam situasi ini, Todak mungkin divide and conquer, memecah belahkan formasi JP Niners supaya mereka boleh melakukan pick off di mana tiadanya Zakriti ataupun Rasi. Itu adalah situasi yang terbaik sebenarnya untuk pasukan Todak mendapatkan kill demi kill, perlahan mendapatkan gol yang lebih tinggi lagi. Saya setuju. Tadi macam mana? Macam how do you pronounce it? Divide and conquer. Divide and conquer. Divide and conquer. Wow. Okay, that's the word Ingat dengar, belajar sikit kasih English ni. That's right. Kita belajar banyak lagi nak belajar ni, Mars. Oh ya betul. Kita tahu memecah belahkan je. Kita tahu macam apa? Bersatu teguh, bercerai kita roboh je. Dia divide and conquer. Wow. Conquer ya. Sejak dah pergi table sebelah ni. DNQ. Disqualified. Kau ni kena DQ juga nanti. Tapi 8 saat lagi tetap akan muncul semula untuk JP Niners. Nampak seperti yakin betul Lolios. Tengok guys, Legend 2 terus keluar. Siapa yang menang sekarang ini? Tengok guys, masih lagi memegang pisau seorang marksman dengan pengeluaran apa tadi? Blazing Duet daripada Chico Guys. Berani lu play Blazing Duet. Oh ya, baru tadi saya sebut, dari lumba dah. Ya, tapi sekarang ini kedua pasukan juga sedang memberikan fokus kepada turtle yang terakhir buat ketika ini. Adakah sekali lagi akan menjadi milik Todak? Chico Guys mempunyai ruang yang cukup selesa untuk mendapatkan farm di bahagian bawah dan juga untuk mendapatkan menara. Todak hanya membeli masa sahaja sementara memberikan ruang yang sangat-sangat diperlukan oleh Chico Guys. Tapi tak rasa tadi tu satu risky play yang sangat tinggi ke daripada Lolios? Begitu yakin dia mencari Chico tu. Nyapu terus. Yetri dipindahkan posisi dengan Momo menggunakan Panda Slash. Namun Yanlot berada di bahagian depan mencari siapa yang mahu untuk ditangkap, siapa mahu untuk ditendang, siapa mahu untuk di-pick off oleh pasukan Todak. Sepertinya Turtle masih lagi santai, kawan santai. Tidak dimulakan oleh mana-mana pasukan. Masih lagi cukup tenang JP Niners dengan ada 4 orang. Terus saja ditarik seorang. Seorang mati, Momo tiada. Dengan ada kolam hijau yang dibentangkan, Rasi seakan-akan menjadi satu pertahanan dan juga melengahkan masa Todak mendapatkan kill dan advantage. Namun Chico Guys seperti biasa, dia akan membuat split pushing di bahagian bottom lane. Ya, sempat untuk melakukan recall. Yeti cuba untuk melakukan rotasi tetapi tidak mencukupi masa sebentar tadi. Kita juga boleh katakan di mana untuk pasukan Todak, mereka sering kali menyebabkan bayang diberikan kepada JP Niners dan ini membenarkan Chico Guys bergerak bebas untuk mendapatkan farm ataupun melakukan split push. JP Niners juga perlu menugaskan salah satu ahli pemain mereka untuk mematikan pergerakan Chico Guys. Tapi itu ceritanya di sini. Mereka sudah pun membincangkan mengenai perkara ini, yang mana mereka dah pastikan carry akan lawan dengan Cloud, yang mana ramai orang mengatakan Cloud berhadapan dengan carry, tapi tidak untuk kali ini carry. Dia akan diperangkap terlebih dahulu. CNCC semuanya diberikan, tapi sempat enhance sword untuk dilepaskan, menyelamatkan diri Gary. Selamat bos ketika waktu, cuma damage yang diberikan kepada Chico Guys banyak guys, akan membuatkan Chico Guys mungkin terbenam kalau dia duduk dekat satu tempat dengan begitu lama. Betul. Berdasarkan goal differences sekarang ini, Chico Guys berada di bahagian hadapan dah sebanyak hampir 1,000 gol dan ini yang membenarkan Chico Guys
mampu untuk menjadi team fight dengan lebih awal lagi. Yang Lord ditarik tapi tak ada masalah untuk meloloskan tadi. Keadaan akan kembali tenang di atas kedua pasukan disebabkan hanya 4 berbalas 3 sahaja. Sedar ataupun tidak sebenarnya, Ya. Cikgu guys punya Cloud ini adalah Cloud dengan emblem tank. Cloud emblem tank, Swift, Master Assassin beserta dengan counter charge. Ya, sedikit sebanyak membenarkan beliau untuk mengeluarkan output damage yang lebih tinggi dan juga mobility yang sangat-sangat diperlukan untuk sedikit sebanyak sustain kalau JP Niners ingin mencari beliau. Ini juga antara sebab kenapa kita guys yakin untuk bergerak agresif. Tapi bercakap tentang bergerak agresif, Yalo! Jauh habis dirata. Tidak sakit. sempat untuk di BKL menyelamatkan keadaan dengan sapuan daripada Momo. Lesap Yalot yang dirata oleh JP Niners. Loyals, damage yang begitu besar daripada Loyals. Hilangnya Yanlot baru nak lakukan ketenangan. Terus saja lemparan cakra padat yang terus hinggap ke diri beliau mengakibatkan kecederaan kritikal. Oh, lihat Rasi. Hadapan. Dan Max berjaya mendapatkan lot. Ketibaan sekarang ni JP Niners berada dalam kawasan tersebut. Pantas untuk mereka pentingkan objektif. Jadi 2 lot dalam genggaman. Jan Lot dan juga Lot. Saya sedikit risau dekat sini Mas disebabkan Todak memberikan fokus lebih lagi kepada pick off manakala JP Niners counter engage. Tetapi semakin kita menghampiri fasa late game, semakin fokus berarah kepada team fight dan ini secara tak langsung memberikan kelebihan yang semakin lama semakin besar kepada JP Niners. Cuma Todak pada fasa late game mobility yang tinggi masih lagi ada tapi diterbangkan tengah. Tertangkap dan juga Naswat akan menyelesaikan misi tersebut. Jalot serangan dibuat kali ini sudah ada kelebihan. Rasi terus lompat keluar. Zakyuti menerima damage yang sangat tinggi tapi cooldown tidak begitu lama untuk Zakyuti dihidupkan semula. Ini agak berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. JP Niners dapatkan lot tapi lot ini tidak berjaya untuk dimaksimalkan. Seakan-akan lot ini tidak dimiliki pun oleh mereka. Mereka dapatkan satu permata berharga tapi hilang segala harta milik mereka. Sekarang ini Todak yang dapatkan keuntungan kembali. Keuntungan kembali tetapi masih lagi tidak terlalu jauh di antara kedua pasukan. Hanyalah 1,500 gol sahaja yang memisahkan kedua pasukan ini. JP Niners masih lagi mampu untuk bermain secara defensif, bersabar terlebih dahulu sebelum menantikan Loyals berada dalam keadaan yang lebih selesa. Manakala Todak, mereka yang perlu bergerak dengan lebih agresif. Max yang akan sentiasa berada di belakang Y3 atau Y atau Y atau Yes untuk pasukan JP Niners sentiasa melakukan pick off. Ya, dia ada the many names. Betul? Yang Lord bersembunyi. Loyals boleh terjadi tendang untuk keluar dari kawasan tersebut. Sekarang di bahagian belakang dan ram telah dibentangkan dan tarik akan menjadi fokus terus. Yan Lot keluar dan flicker untuk menyelamatkan diri tapi masih lagi belum berakhir pertempuran ini. Gary ke depan, tidak ada sebarang engage yang dapat dilakukan. Cuma Yan Lot cuba untuk melakukan flanking. Cikgu guys seperti biasa backdoor menjadi pilihan. Tarik tengah dihancurkan. Cikgu guys, full time pro player, part time split pusher, terus memberikan kekacauan ke atas pasukan JP Niners dengan melakukan split push di bahagian tengah pula kali ini. Ya, bijak mencari ruang kawasan di mana tak dijaga rapi oleh JP Niners menjadi di kawasan map di mana JP Niners memberikan fokus kepada team fight di bahagian bawah sebentar tadi. Tapi sekarang ini JP Niners mereka mula memberikan fokus yang lebih tinggi lagi kepada Cikgu Guys. Mereka tahu mereka tak boleh nak memaksa team fight selagi Cikgu Guys masih lagi belum dikawal. Cikgu guys akan skor dihentikan sebab setiap kali pertempuran berlaku dia tak ada dekat situ sebab dia buat kerja untuk melakukan pencurian turret seperti mana yang kita nampak saksikan tadi dalam dikala pertempuran itu dilakukan secara menyeluruh. Tapi Cikgu guys memilih untuk menghancurkan turret tengah. Separuh nyawa turret tengah inhibitor untuk JP Niners telah pun dihabiskan. Kalau perkara ini diteruskan, kemungkinan backdoor kemenangan akan diberikan kepada pasukan Todak. Mungkin. Tapi JP Niners kalau kita nak kata diorang bermain secara berlima pun tidak juga. Mereka menghantarkan formasi 3-2 sekarang ini. Tetapi dua mereka iaitu Gatot Kaca dan juga Carry tak boleh nak show dengan mudah dan dibandingkan dengan Ciku yang boleh untuk berada di mana-mana saja kerana dengan mobility yang sangat-sangat tinggi. Sementara itu Lot makin lama semakin rendahkan. Nampak pula Carry. Alamak, Carry dapatkan Lot. Dengan lompatan dan batas mereka dia terpaksa untuk dia segas tipa. Jalan akan dikorbankan terlebih dahulu. Mau akan menjadi aksa kepada Max.
dan shutdown rata 4 JP Niners. Kali Hilang. ini Toda berada di hadapan. Knowles tinggal persorangan. Zakyoti datang memberi bantuan, tetapi Toda masih lagi ada Lord. 2 berbalas 3. Luminan Slot dalam perjalanan. Boleh saja menghentak. Mampu atau tidak mereka melakukan pertahanan. Mereka tidak mampu untuk melakukan Glitch Wave. Namun sekarang Jerry cuba untuk fokus pada Lolian. Tidak. Tetapi rentusan daripada Zaib Senpai menyelamatkan keadaan.